Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'allahu subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahhimana wa an yaftah alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi pada malam yang bertuah ini, jadi Fiqh Darul Ma'rifah akan nak mulai baca kitab Risalah fi Ilm Mantiq bagi Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullahu taala. Jadi sebelum nak selanjut dalam kitab Risalah fi Ilm Mantiq, terlebih dahulu mari kita dengar cara rekah Syekh Musannif kita, iaitulah Syekh Yasin Fadani rahimahullahu ta'ala. Jadi Syekh Yasin Fadani, nama penuh dia Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Jadi Fadani nisbah kepada kampung Fadan. Fadan ni satu kampung di Indonesia. Jadi dia ni lahir di Mekah pada tahun 1335. Kemudian dia mengajilah di ayah dia tu. Tua pertama ayah dia Muhammad Isa Al-Fadani. Dan juga pak saudara dia Muhammad Al-Fadani. Kemudian dia mengaji di sekolah satu madrasah masa tu, iaitu nama Madrasatul Latiyah. Maka di situlah dia mengaji, temu beberapa tokoh-tokoh ulama pada masa tu. Jadi setengah daripada guru dia saat itu, guru dia iaitulah setengah pada guru iaitulah Abu Ali Hasan Ibn Muhammad Al-Makki, setengah daripadanya. Dan setengah daripada lagi nama Syekh Al-Allamah Umar Ibn Hamdan Al-Mahrasi Al-Maliki. Ni bagi setengah pada gurunya. Jadi Syekh Yasin Fadani terkenal dia ni ulama banyak sanad dan juga banyak karangnya. Setengah daripada ulama yang mutaakhirin banyak karangnya dia. Dia ni orang Fadan, iaitu orang Indonesia. Tapi dia lahir di Mekah. Kemudian dengan lama-kelamaan dia ni lahir di Mekah, dia pun mengaji di Mekah dengan tokoh-tokoh ulama pada masa tu. Kemudian dia mengajar pun di Mekah. Dia pun tinggal meninggal dunia pun di Mekah. Ini secara cara rekah Syekh Yasin Fadani rahimahullah ta'ala, iaitulah yang meninggal pada tahun 1410 Hijriah. Kubur dia di Maklah. Kubur dia di Maklah di Makkahul Mukarramah. Dan juga karangnya dia banyaklah. Banyak karangnya dia yang mana di rumah kita, khususnya di petani ni, duk mengaji. Seperti contohnya kitab Risalah fi Ilm Mantiq yang kita akan belajar ni. Dan juga setengah daripada lagi kitab Husnus Siyarah. Husnus Siyarah fi Ilm Balaghah. Jadi nak yang katanya banyak kitab-kitab karangnya dia yang banyak guru kita mengaji. Selain pada itu banyak kitab-kitab sanad seperti kitab-kitab sanad, kitab hadis. Faidul Rahman fi Tarjamah wa Asanid Syekh Khalifah Ibnu Han Ali Nabhan, setengah daripada Asanid Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami, kitab sanad dia. Asanid Kutubul Hadis As-Sabah, Hadisiyah As-Sabah dan sebagainya, daripada kitab-kitab yang dia karya. Sama ada kitab sani Tobok dan juga masih dalam makhtutat. Itu sejarah rekah Syekh Yasin Fadani rahimahullahu ta'ala. Baik.
Dengan cara rekannya kita tak panggilkan kalah, kita akan masuklah kitab dia. Jadi kitab dia ni nama penuh kitab iaitulah ni Risalah fi ilmi mantiki ala tariqis soal wal jawab. Dah bolehlah bagi mereka yang suka nak ikut ngaji kita ni, bolehlah beli kitab iaitu Risalah fi ilmi mantik ala tariq soal wal jawab. Jadi kita akan mulai baca kitab dia. Kata musannif kita rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fahadhi risalatun latifatun fi ilmil mantiki ala tariqis su'ali wal jawabi. Jama'tuha litakuna bimasabati sullami li ikhwanil mubtadi'ina fi tafahumil kutubil mutadawilati fi hadzal ilmi wa aunan lahum ala dukhuli fi ilmi usulil fiqhi wal balaghati. Wallaha as'alu an ya'umma biha naf'a amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti biasalah ulama kita, khususnya ulama kita ahli sunnah wal jamaah, yang mulai kitab dia dengan basmalah. Tak lain tak bukan seperti yang kita sedia maklum, kerana nak ikut hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyinya kullu amri zibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u wa fi riwayan fa huwa abtar. Jadi maksudnya setiap daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita, yakni pekerjaan yang baik, kalau tidak mulai dengan bismillah, maka pekerjaan tersebut terpotong. Maka fahuwa aqta' di sini kinayah daripada tak berkat. Maka musannif kita iaitu Syekh Yasin Fadani, supaya diberkati oleh Allah Ta'ala kitab dia ni, maka yang mulai dengan basmalah. Maka dengan basmalah saya pun tak panjang lebar, oleh kerana kita nak ngaji mantik, munasabah ngaji mantik, jadi masalah nak panjang basmalah ni. Kalau kita nak panjang basmalah ni, jadi kita ngaji khah lah, insya-Allah lah. Jika diizin Allah SWT, kita akan nak ngaji bismillah khah. Dah. Jika diizini oleh Allah SWT, kita nak cari kitab, kita nak baca khah kitab basmalah. Oleh kerana basmalah ni ulama cara khah untuknya. Seperti risalah basmalah walhamdalah bagi Syekh Zakal Ansari. Bagi seperti lagi kita risalah tu kubra bagi Syekh Sabban, syarah atas basmalah. Jadi pendek katanya, ada tertentulah tertengah basmalah. Jadi kita boleh carilah kitab-kitab tu, kita boleh mutalaah, kita cari tu kita boleh panggil. Maka di sini saja pun tak panggil tentang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat pengasih ni. Jadi aku mulai jadi musannif kita iaitu Syekh Yasin Fadani mulai kitab dia ni dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat pengasih ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu lillah, yakni bagi Allah Ta'ala. Mustahaqqun lillah, yakni hanya bagi Allah Ta'ala, tidak bagi yang lain. Yakni puji yang kita maklum, iaitu puji qadim bagi qadim Allah Ta'ala, puji dia sendiri. Dan qadim bagi hadis Allah Ta'ala, puji hamba dia. Hadis bagi hadis hamba, puji sama-sama hamba. Hadis bagi qadim iaitu hamba, puji Allah SWT. Semua itu kembali kepada mana? Semua itu mustahakun, yakni hak bagi Allah Ta'ala, yakni milik bagi Allah SWT. Tuhan mana? Rabbil alamin, yakni Tuhan yang milik bagi sekalian alam. Maka kalau kita tengok kelima al-alamin, tengah ulama
tafsir ataupun disarah al-alami makna al-uqala, iaitu termasuknya jin, manusia dan malaikat. Dah. Wassalatu wassalamu, solah dan salam. Solah dan salam. Solah ia panggil mushtarak lafzi. Dah. Jadi makna kata bila satu lafaz, yakni maknanya banyak. Jadi makna kata makna di sini kita tengok. Kalau solah tu minallah, makna Tuhan memberi rahmat. Solah saat itu minal malaikah, makna istighfar. Solah saat itu min ghairihi, daripada lain pada kedua saat ni pada Allah Ta'ala dan malaikat, makna doa, iaitu daripada Bani Adam ni makna doa. Mana lain pada dua Allah dan malaikat makna doa. Oleh itu tengok wassalah wassalamu ala sayyidina. Jadi di sini dia panggil jumlah menepati doa. Jadi minta Allah Ta'ala wirahmat dan selamat ala sayyidina, atas Nabi kita, atas penghulu kita, pihak penghulu kita iaitu Muhammad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mana? Asyrafil mursalin, semulia-mulia bagi sekalian rasul. Wa ala, yang ni salat dan salam ala alihi, atas ali dia. Al di sini iaitu kena kepada hak tu tak khilaf lah, atas ali. Khilaf ulama nak suruh tengah kata ali tu Bani Hashim, iaitu keluarga dia, daripada anak isteri dia. Tengah daripada ali siap itu ada juga ulama yang menghuraikan ali itu dengan makna kata orang yang bertakwa. Itu maksudnya kita. Wasahbihi, dan sahabatnya, sahabat Nabi ajma'in, semua. Jadi semua sahabat. Di sini kita faham pada muqad ataupun di hamdalah dan salam salam kita katanya guru kita ni, iaitulah pengarang kita, iaitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi oleh kerana kadang-kadang kalau kita nak tahu dengan cara rekah, cara mudah-mudah nak tahu katanya si pengarang tu ahli sunnah ke bukan, kita tengok ada Sayyidina ke tak. Lepas tu ada wasahbihi ke tak. Tengok dua tu. Kalau ada dua, Sayyidina wasahbihi tu kita kata pakai yakin 100%. Tak kena tengok lain lah, iaitulah kena kepada ulama kita ahli sunnah wal jamaah, iaitu al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi Syekh Yasin Fadani ni setengah daripada ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bukan daripada mana lain pada tu bukan. Berarti Syekh Yasin Fadani duduk dalam ahli sunnah wal jamaah. Amma ba'du, ada pun kamar daripada itu, yakni kamar daripada basmalah, hamdalah, solah dan salam tu. Fahazihi risalatun, maka bermula ini ialah risalah. Satu risalah. Risalah ni makna kata beberapa helai kertas. Ya kecil pada kitab-kitab ni berapa muka surat kita kata. Latifatun, latifah ni sebagai nak oyak. Kalau sebut risalah dah cukup dah. Gerti dah kata ni. Latifah makna yang kecil. Risalah yang kecil. Sebut tadi risalah tu kecil dah. Tapi sebut latifah tu sebagai nak kasyif, nak menyatakan risalah. Fi ilmin mantiki, pada bahasa ilmu mantik. Ala tariqis su'ali wal jawabi. Atas bentuk ke. Atas jalannya soal dan jawab. Jadi musannif kita rahimahullahu ta'ala ya royak manhaj. Cara. Kitab dia ni. Kitab dia akan mengaji ni betul lagu mana, manhaj dia lagu mana. Yo yak katanya cara dia soal dan jawab. Jamak tu hal keadaan aku ni hipung akannya akan risalah. Risalah latifah tu. Wak apa boleh aku hipung? Wak apa boleh aku hipung? Litakuna, supaya adalah ia risalah latifah. Fi'il mantik tu. Bimasa batis sulamin. Pada menepati tangga. Pada menepati tangga. Li ikhwani, bagi saudara aku, al-mubtadi'ina, yang permulaan bagi menuntut ilmu. Mubtadi' makna kata
orang kelas mula-mula atau petangga mula-mula nak menuntut ilmu. Deh. Mubtadi'in fi tafahumil kutubi, pada nak faham. Deh. Pada nak faham akan kitab mana al-mutadawilati, yang sentiasa berguna, yang bersakut paut, fi hazal ilmi, pada ini ilmu. Deh. Jadi sebagai tanggung untuk nak faham kitab hok sakut paut dengan ini ilmu. Yang ni hok sakut paut dengan ilmu mantik. Pendek katanya kitab apa saja hok sakut paut dengan ilmu mantik, berartinya kitab dia ni sebagai tangga untuk nak faham kitab tersebut. Berartinya banyaklah. Bagi Kimah Jamak tu kerti lah katanya kitab-kitab hok berkaitan dengan ilmu mantik ni banyak. Dah. Wa'aunan, dan wa'aunan ni dan supaya jamak Tuhan tu wa'aunan atas pada litakun, dan supaya jadi penolong. Aku hipung akal risalah ni supaya menolong lahum, bagi mereka itu, yakni ikhwani mubtadi'in, ala dukhuli, atas masuk, atas nak masuk, atas nak mengaji, atas nak mula, kita kata fi ilmai, pada dua ilmu, usulil fiqhi wal balaghati, iaitu dua ilmu usul fiqh dan balaghah. Oleh kerana dua ilmu ni, kalau kita tengok dengan cara mendalaminya, asas dia, humbi dia tu ilmu mantik. Pendek katanya, kalau orang tak reti ilmu mantik, susahlah nak mendalami ilmu usul fiqh. Dan juga kalau orang tak ada reti ilmu mantik, susah juga nak mendalami ilmu balaghah. Dah. Begitu juga musannaf kita tak sebut ilmu kalam, ilmu tauhid. Dah. Susah juga bagi mereka kalau tak pandai mantik untuk mendalami ilmu tauhid ataupun ilmu kalam. Pendek katanya ilmu mantik ni ilmu alat. Ilmu alat. Hak tu kita kata nampak zahir-zahir. Bahkan kalau kita dekik, kita halusi lagi, ilmu mantik ada segala ilmu. Bukan sekadar yang musannaf kita sebut. Waktu insya-Allah lah. Dan kita akan mengaji, kita akan nampak katanya ilmu mantik ni sebagai penolong. Sebagai penolong untuk nak memahami ilmu lain. Sebagai anak koci besar untuk nak memahami ilmu lain. Khususnya ilmu sakut paut dengan ilmu agama ni. Bahkan bukan sekadar ilmu agama saja, kalau kita pergi lagi ke, jadi ilmu mantik ni jadi juga penolong untuk nak memahami ilmu sains. Kita kata bagi orang minat ilmu sains, bagi orang minat ilmu agama lebih-lebih lagi lah. Jadi anak koci besar lah ilmu mantik. Wallaha, dan akan Allah Ta'ala, as'alu, aku minta, iaitu musannaf kita kata, an ya'umma, bahawa umumlah ia Allah Ta'ala biha, yakni biha risalah latifah, an nafa'aka naf'a, amin ya rabbal alamin. Dah. Mabadi'u ilmi mantik. Jadi mabadi ilmu mantik. Oleh kerana kalau kita tengok bab mabadi ni, ayat katanya setiap ilmu yang atau khususnya ulama kita ahli sunnah wal jamaah ni mementingkan dengan mabadi. Ayat katanya ambil peduli besar mabadi, mana asas bagi tiap-tiap ilmu. Bukan sekadar mabadi mantik saja, bahkan ilmu lain pun sama. Bahkan ulama kita ni karikhah tentang mabadi. Seperti ahli soleh mana mabadi sebelah ilmu. Seperti Muhammad Ilyan Asy-Syafi'i, kitab Lu'lu' Manzum fi Mabadi' Ulum. Kecek sebelah mabadi ilmu. Termasuklah itu mabadi ilmu mantik. Yang ni mabadi asyarah. Yang ni mabadi 10. Asas 10. Ataupun humi 10 perkara bagi tiap-tiap ilmu yang kita akan belajar. Jadi musannaf kita Syekh Yassin Fadani pun setuh juga. Sebelum nak masuk bahasa kitab dia ni, musannaf kita Syekh Yassin Fadani rahimahullahu ta'ala setuh juga mabadi. Dah.
Nak yang penting mabadi. Jadi pendek katanya kita sebagai talibul ilmi, khususnya kita ni mubtadiin. Nah, dalam mana-mana ilmu, makna tak kalau kita tak tahu mabadi asyarah, pendek katanya kita ngaji tu jadi mudah-mudah katanya sesak. Sesak dalam ilmu kita mengaji. Kerana apa? Kerana kita tak tahu ilmu ngaji, ilmu kita ngaji, ilmu gapo, maudhu' gapo, dah. Pedah gapo. Tu. Jadi kita ngaji dengan hanyut. Pendek kata jadi sesak dalam ilmu. Sesak dalam ilmu yang kita akan mengaji tu. Oleh itu supaya tak sedia sesak, supaya kita ni ada cerah, jadi nyata. Dalam kita nak menuntut ilmu satu ilmu, kena reti mabadi. Dah. Oleh kerana kalau kita nak kecek mabadi ni, dah. Kita hak tercatat mabadi kalau mengikut ulama dan guru saya pun sentiasa sebut, dan juga saya duduk dengan beberapa guru pun samalah. Jadi sebut kecek mabadi ya kecek lah. Syekh Sa'duddin Taftazani, Mas'ud Ibn Umar At-Taftazani rahimahullahu ta'ala. Dah. Jadi Syekh Sa'duddin Taftazani, ulama kita ahli sunnah wal jamaah, orang yang tokoh yang bertahankan akidah kita Asy'ari dan Maturidi. Dah. Dia ni kecek setuh sikit bab mabadi. Tapi dia tak kecek semua, cuma dia kata leksi setuh lah kitab Mutawwal, kitab balaghah dia. Kita pergi carilah kitab tu. Jadi maksud kitab dia ni makna segia bagi tiap-tiap pelajar nak mengaji, nak belajar satu ilmu kena tahu 3 perkara. Mana 3 perkara? Al-haddu, pertama ta'rif bagi ilmu, yang keduanya maudhu', yakni maudhu' bagi ilmu, yang ketiga ghayah, tujuan. Kena tahu 3 perkara tu. Ta'rif ilmu, dah. Maudhu' bagi ilmu, yakni ilmu kita nak mengaji, lepas tu tujuan. Berartinya kita kena tahu 3 ni sebelum kita nak masuk dalam ilmu kita nak mengaji tu. Kita nak tahu dulu 3 perkara ni. Kita nak ngaji mantik, nak tahu 3 perkara. Ta'rif ilmu mantik, maudhu' ilmu mantik, tujuan belajar ilmu mantik. Kita nak ngaji tauhid pula, apa dia ta'rif ilmu tauhid, apa dia maudhu' ilmu tauhid, apa tujuan kita belajar ilmu tauhid. Kita ngaji fiqh pula, apa dia ilmu fiqh, apa tajuk ilmu fiqh, dan juga apa tujuan yang kita belajar fiqh, hingga seterusnya daripada ilmu-ilmu yang kita akan belajar. Dah. Jadi mari ke belakang ni dah, belakang tatawurak, perkembangan ilmu ni masa demi masa, jadi banyak, jadi syubhat pun banyak, patut duk jawab tak iktiraf pun banyak, jadi dan lama ke lama jadi tambah, jadi nak katanya jadi khomolat, makin tahu makin khomolat ilmu. Jadi mari Syekh Sabban, dalam kitab dia Hasan Sabban tu, ala syar sulam bagi Syekh Malawi, Syekh Sabban rahimahullahu taala, dia tambah 3, hak asal 3 jadi tambah 7 jadi 10. Maka dari situlah terkenalnya mabadi asyarah. Dah. Maka situ tu kita, kalau hak ni dinasihatkan oleh tok guru saya, kalau nak tahu mabadi asyarah dengan cara halusi, tengoklah kitab Al-Lu'lu' Al-Manzum fi Mabadi'il Ulum. Dah. Bagi Syekh Muhammad Al-Aliyan Asy-Syafi'i. Kitab tu kitab besar. Dah, kitab besar kecek khah mabadi. Dah, bagi tiap-tiap ilmu. Bolehlah kita cari. Dah. Kalau boleh ada kitab tu, comel tak ada kitab pun, kitab ni tersebar dalam internet, bolehlah kita download. Nah, kita boleh untuk nak maklumat sebagai nak tahu mabadi tiap-tiap ilmu yang kita dah belajar tu. Baik dah. Jadi tengok mabadi pertama, kata Syekh Musannif kita rahimahullahu taala, ma huwa ilmul mantiki. Soalan jawab sin soal. Apakah ia ilmu mantik itu? Jim, dia jawab tu dah. Huwa ilmun yubhasu fihi anil ma'lumati tasawwuriyati wat tasdiqiyati min haitsu innaha tusilu
ila majhulin tasawwuriyyin atau tasdiqiyyin. Ni. Yumit ta'rif. Jadi musannif kita katanya apakah dia ilmu mantik? Wak soalan. Kita wak soalan lagi kita apa mantik kita akan belajar ni? Ilmu apa mantik? Maka musannif kita jawab dah. Huwa ilmu mantik tu. Ilmu satu ilmu. Yubhasu fihi, dibicara di dalamnya, di dalam ilmu mantik tu. Dibicara tentang al-ma'lumatit tasawwuriyati, iaitu maklumat yang dibangsakan kepada tasawur. Apa makna tasawur? Yakni kita dapat suatu benda dengan tanpa hukum. Itu panggil tasawur. Jadi kita terlintas apa saja oleh otak kepala kita dengan tanpa hukum. Nampak tak? Contoh kita dapat kolam. Kolam. Kursi. Kereta. Mutu. Buah durian, buah rambutan, kita kata. Semua tu kita terlintas sebut, kita gambar oleh otak kepala kita dengan tanpa hukum. Tak ada royak. Kata kalen ni maha komurah. Buah durian maha komurah. Tak ada hukum pun atas dia. Buah durian ni sedap atau tidak, tak ada. Semata-mata buah durian. Semata-mata buah rambutan. Itu panggil tasawur. Lawan dia apa? Watasdiqiyati, yakni maklum yang dibangsa kepada tasdik. Apa makna tasdik? Yakni kita dapat suatu dengan hukum. Lawan bang. Dah. Kita dapat suatu dengan hukum. Kita kata Muhammad berdiri. Hukum tu. Muhammad berdiri. Nah. Lepas kita kata pakai baju. Cantik. Baik. Molek. Baju ni molek. Kolam. Ataupun buah durian. Mahal. Harga mahal. Tu panggil hukum tu. Dah. Buah durian murah. Kita kata. Tu harga tu. Tu panggil hukum. Tu panggil tasdik. Artinya tasdik. Kita dapat suatu dengan hukum. Sama ada hukum tu isbat ataupun hukum nafi. Ya, hukum ni dua. Kita menyabitkan suatu di suatu. Itu panggil isbat. Yusuf berdiri. Zaid. Yusufu qa'imun. Yusuf ialah yang berdiri. Itu panggil sabit. Zaidun laisa bina'imin. Zaid tidak tidur. Itu panggil nafi. Dia panggil hukum juga. Duduk dalam tasdik. Min haisu. Dah. Duk bahas tentang maklum tasawuri tasdik ke mana. Min haisu, daripada sekira. Innaha, sesungguhnya. Nyo maklumat. Tasawuriyati wa tasdikiyati tu. Tu silu membawa lah ia maklumat tasawuri tasdiki. Ila majhulin tasawuriyin atau tasdikiyin. Kepada benda majhul, benda hak kita tak tahu. Hak yang dibahasakan kepada tasawur dan hak dibahasakan kepada tasdik. Dah. Berartinya kita manusia ni, Tuhan kita dilahirkan hal keadaan kita ni jahil. Maka Tuhan jadikan sam. Wa ja'alakumus sam wal sam basar, patu fuad. Tuhan jadikan dengan pendengar, pelihat, dan juga Tuhan jadikan akal. Maka dengan tiga-tiga nikmat Tuhan hadir inilah sebagai sebab untuk timukan ilmu. Berartinya kita asal kita ni jahil. Lepas tu dengan ada alat ni lah. Alat akal, mata, dengar, telinga. Akal, pelihat, pendengar. Tiga alat ni Tuhan hadir. Maka dengan tiga alat ni lah jadi dengan sebab tiga alat ni kita ni tahu. Daripada tak tahu. Maka tahu tak ni tu. Selama mana kita tahu, ya timbul pula majhul lagi. Berartinya kita ni ya majhul taksub. Taksub majhul. Kita ni sentiasa dari tak tahu semua. Maka kita nak buat macam mana benda yang kita tak tahu depan kita tu nak jadi maklum. Maka kita kena susunkan maklum.
kita kena aturkan maklum hak kita dah tahu dah tu. Kita atur sosok siapa kepada majhul tadi tu, maka pindah pula majhul saat ni jadi apa? Jadi maklum. Saya nak buat contoh. Mudah-mudah kita nampak dah. Contoh dah apa? Hak tasawur. Tasawur ni ya dah asal majhul. Macam mana nak pindahkan majhul pergi kepada maklum? Maka tak dapat tidak ulama mantik kata kena melalui dengan takrif. Berartinya asal suatu tu majhul. Berarti kena melalui takrif. Contoh saya katanya lafaz insan. Lafaz insan. Jadi insan. Boleh kita kata anda kita kata majhul. Tahu apa makna insan? Jadi apabila majhul kena susunkan maklum. Maklum kita iaitulah pertamanya maklum hayawan. Hayawan ni kita tak tahu. Yang keduanya natik. Natik pun kita dah tahu. Jadi hayawan satu, natik satu. Campur dua ni jadi insan. Jadi hayawan jadi maklum yang pertama. Natik maklum yang kedua. Dah. Ni dah kita kata ni kita dah maklum. Padahal kita kata hayawan pun pada awal, pada asal pun kita dah majhul. Majhul kita pergi lagi. Tapi lah kita buat dia kata hayawan dah kita tahu. Natik dah kita tahu. Tapi insan ni majhul. Maka kita susunkan maklum ni, hayawan, hak kita maklum kita. Tasawur, hayawan, makna benda hidup. Natik, iaitulah yang berfikir. Ni, tasawur. Susun dua ni, tu baik. Insan. Insan asal yang kita majhul tadi tu, setelah mana kita make dua maklumat tadi mari tak sekali tu baik natijah dah insan, jadi dengan cara automatik pada masa yang sama hak majhul tadi tu jadi maklum. Jadi maklum. Apabila maklum, dia timbul pula majhul depan. Maka kita susun pula maklum kita tadi supaya pergi siapa kepada majhul. Setelah mana siapa kepada majhul, majhul tadi tu dengan cara otomatik tukarlah jadi maklum. Lagu tu lah hingga tak suk. Suk bila suk kita mati. Suk kita mati. Supaya kita kata hak ni hak tasawur. Gi pula hak majhul ni tasdiqin. Kita kata al-alam hadis. Alam hadis. Kita nak katanya kita nak hukumkan alam makna ma siwa Allah, benda yang lain pada Allah Ta'ala wa sifatihi dan segala sifat dia dah. Hadis ni maujudun ba'dal adam. Ada kamarnya pada tak ada. Kita nak hukumkan ma siwa Allah, makna benda lain daripada Allah Ta'ala itu baru. Kita nak kata hadis, kata alam hadis. Jadi bagi kita ni, bolehlah kita bagi kita ni majhul. Majhul ni, tasdik. Apabila majhul, kita nak buat macam mana hak majhul ni jadi maklum? Berarti kita nak susunkan maklum. Susunkan maklum. Kerana maklum ni lah tu silu. Dah kalau tengok lagi tak kita lah. Hak maklum ni tu silu. Membawa lah maklum ilah. Kepada. Jadi kita susun maklum. Contohlah maklumnya al-alam mutaghayyirun. Dah. Al-alam mutaghayyirun. Alam itu berubah. Gerak dia, gelap cerah, hujan kemarau, panas sejuk. Duk berubah kata. Dah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Dah. Jadi kita susunkan maklumat kita, maklumat tasdik mana al-alam kita hukumkan ubah di alam. Kita hukumkan kata alam ni taghayyur, ubah. Mana dalil ubah? Gerak dia, gelap cerah. Sta susah, sta senang, sta marah, sta boh. Tu mari ubah tu. Apabila ubah, mari pula tasdik yang kedua.
Wa kullu mutaghayyirin hadisun, dan tiap-tiap ubah tu ialah baru. Kerana apa? Kerana problem yang baru. Kita kata gerak. Duk gerak dia. Nak dia tu ketika gerak tu dia tak ada. Nah, kalau kita gerak tu dia tak ada. Bu dia pula gerak tak ada. Duk magi legati tu. Itu je panggil hadis. Apabila dia hadis tu baik natijah. Al-alamu hadisun. Deh. Hak ni maklum. Tasdiki. Hak ni maklum gak? Tasdiki. Apabila kacuh dua maklum tasdiki, gi kepada majhul, asal majhul tasdiki ni ubah dengan cara automatik pada masa itu jadi maklum. Jadi maklum. Apabila maklum, timbul pula majhul depan. Apa kita susunkan maklumat kita tu kepada majhul tu ubah di maklum pula. Lepas tu timbul pula majhul depan. Pendek kata kita ni tak suk. Kita nak kata aku ngaji dah suk maklum. Makna habis dah. Benda majhul tak ada dah. Ini panggil bahang. Dawa bahang. Sebab ni kita ni jahil tak habis. Dah wa fawqa kullu zi ilmin alim. Tak jakut dah. Jadi tak suk lah kita ni. Pendek kata, sebab itulah tu dia panggil hikmat. Nabi sebeda suruh kita mengaji meja dah lenduh hingga sampai mati tu. Dia kata ilmu ni tak suk. Kita ni jahil tak habis. Habis. Itu ta'rif ilmu mantik. Khulasah katanya dalam ta'rif ilmu mantik ni, ilmu duk bahas. Nak buat cara lagu mana? Benda hok majhul saat ni tu nu ia dimaklum. Duk bahas tu. Hak majhul saat ni tu nak buat lagu mana we dimaklum. Pak maklum di sini bukan maklum semata maklum. Sebab tu maklum ni mana kena buntabik lil waqi'. Kena dengan hak sungguh. Bukan maklum hak sungguh lagu lain, tapi kita tahu lagu lain. Tu panggil jahil murakkab pula lagu tu. Ni nak ayat kata di sini ni. Nak we kata mutabik lil waqi', we kena dengan hak sungguh. Nak buat lagu mana? Benda hak itu majhul. Lepas tu kita nak buat macam mana? Yang majhul saat ni tu nak we dimaklum, serta maklum saat ni tu mutabik lil waqi'. We kena dengan hak sungguh. Supaya kita kata kita tak kenal binatang apa, binatang rimah. Kita tak kenal ni. Binatang rimah. Lepas tu kita nak buat guna binatang we kenal, kita pergi cari. Pergi cari saat ni tu orang hok duk goyak kita saat ni tu dia tak kenal juga. Ataupun dia kenal bahawa salah, pergi tunjuk saat ni tu. Ditunjuk binatang saat ni bukan rimah. Boleh kita kata kita nak tahu rimah, pergi tunjuk kita tahu binatang ada tanduk. Dia kata tu rimah. Bagi kita hok majhul tak leh tu kita sekolah. Hok majhul dimaklum lah. Tapi maklum ketika tu tak ada mutabik li waqi'. Hok ni hok takut ni. Pas kita duk khas tu rimah, hok tu rimah. Baru kita mulai tepat hok tu rimah. Hok ada tanduk tu. Padahal hak sungguh bukan. Jadi kita duk pergi saat ni tu hak tak kena. Maka mantik nak jaga situ dah. Mantik nak jaga situ. Nak buat macam mana daripada benda hak kita tak tahu. Sama ada tak tahu hak tasawuf dan juga hak tahu nak tasdik, supaya ubah hak majhul saat ni tu jadi maklum, serta maklum ni mutabik lil waqi'. Dah. Taksir katanya jahlun murakkab. Sin. Dah. Ma mawdu'uhu, apakah mawdu'nya? Dah. Mawdu' bagi mantik. Jawab. Al-ma'lumatu at-tasawwuriyatu wa tasdiqiyatu min haitsu isaluha ila majhulatin. Dah. Jadi mawdu' dia itu maklum, tasawwuriyah wa tasdiqiyah. Maklumat, tasawwuri dan tasdiqi. Ni mawdu' dia. Tapi bukan semua tak. Min haitsu ni. Daripada sekira membawanya, mana mencampainya mawdu' tersebut ila majhulat, kepada benda majhul. Dah. Jadi pendek kata sini, saya buat nuktah sini, kalau kita kata semata-mata tak ada royak haisiyah. Misalnya kita kata mawdu' mantik ni maklumat, tasawwur, tasdiqiyah. Sukat tu. Tak ada royak min haitsu isala ila majhulatin dah. Jadi kita katanya ilmu tah muka bumi mantik dah lah. Nampak tak? Mantik dah lah. Tak ada ilmu lain.
Kita kata al-mubtada'u marfu'un. Tasdik tu. Kita menyabitkan rafu' di mubtada. Tasdik. Satu maklumat. Lepas tu kita tak al-ismu. Yang ising saja. Tasdik juga. Hak tu maklumat. Tasawuriyah kita kata. As-salatu. Kita katanya. Tasawur. Maklumat tasawuriyah. As-salatu wajibatun. Kita kata. Tasdikiyah. Dah. Lepas kalau kita tak royak hasiah lagu tu, jadi ilmu fiqh pun mantik, ilmu nahwu pun mantik, ilmu hadis pun mantik bis. Maka ulama tak wiadi kata wiadi yadi capur gitu, maka ulama mantik wari haisu. Sungguh maklumat tasawuf tasdik, ilmu lain pun sama. Tasawuf juga, ilmu lain pun tasdik juga. Tapi mantik bukan semua mekdak orang lain. Tapi ayatnya min haisu isaluha. Daripada sekira menyampainya tasawuf tasdik ni kepada majhul. Nak buat lagu mana hak maklum hak tasdik ni nak wigi kepada majhul, kemudian majhul saat ni ubah jadi maklum. Tu. Cara nak buat situ itulah yang panggil mantik. Pendek kata di sini kalau kita pergi tajuk besarnya di sini, maudhu' di sini, duk bahas bab apa? Kalau kita katanya bab tasawuf, iaitulah kuliah khamsah. Daripada kuliah khamsah ni lah susung jadi wak ta'rif supaya nak wisapa kepada majhul, kemudian hak majhul tu jadi maklum. Kalau bab tasdik, iaitulah qadiyah. Susung qadiyah. InsyaAllah lah kita akan ngaji lah. Susun qadiyah pertama, qadiyah kedua, tubik natijah. Natijah tu asal majhul. Setelah mana kita susun mengikut syarat. Keluar natijah, syakar dan darak dia keluar natijah. Maka hak asal majhul jadi maklum. Itu dikandaki tasawuf tasdik min haisu isolha ila majhulah. Iaitu kalau bab tasawuf, kuliah khamsah. Kalau bab tasdik, qadaya wa ahkamuha, segala qadiyah dan segala hukum bagi qadiyah, itulah bab akad dan tanakut. Itu insya-Allah kita akan ngaji satu persatu. Sing man wadi'uhu, siapa yang letaknya, makna siapalah yang mengarang kita katanya. Yang ni pada awal ilmu mantik ni kita katanya, kita buat soalan apa, adakah yang timbul dengan sendiri, dengan tak ada orang reka, ataupun yang dia ada orang mengarang, ataupun tak ada orang permulaan? Tak boleh jadi. Kena ada. Maka musannif kita jawab, huwa Aristoteles minal hukama. Aristoteles lah kita katanya. Meninggal pada tahun 322 sebelum miladi. Wapanya kita kata boleh timbul, boleh Aristoteles ni boleh dikatakan wadik oleh kerana ia ada sebab. Apa ia ada sebab? Oleh kerana saya nak sebut rekas sikit oleh kerana pada Aristoteles ni orang masa mana? Orang masa Yunan Greek lah ni. Negeri Greek kalau tengok le peta dunia, Greek, pakcik Greek. Yunan, bahasa Arabnya Yunan. Maka pada masa tu dia maju dah. Dia ni belum Nabi Isa lagi, belum Nabi Isa lagi, belum miladi. Pendek kata dia meninggal tahap 322 belum miladi. Artinya masa tu Yunan tu maju dah. Jadi timbul satu jemaah dari Yunan, iaitulah dipanggil jemaah tu panggil Fosufustaiin. Fosufustaiin ni satu jemaah yang mana dakwah dia saat ni tu salah satu dakwah dia ni dia ingkar hakikat bagi sesuatu. So yang pertama makna hakikat sesuatu tak ada. Sabit tu lah kita akad nasafiyah haqaiqus syai' sabitatun. Khilafan li sufustaiin. Dia sebut begitu le mata akad nasafiyah. Kita ahli sunnahnya mana hakikat bagi sesuatu ya sabit sungguh. Diri kita sungguh. Semua benda hakikat diri sesuatu je ya sungguh. Sabit mana sungguh. Bukan bahang dak. Adapun fusustaiin dak, dia kata benda sesuatu ni tak ada sungguh li. Benda tu benda khayal, tawahum saja. Hak tu
nak panjang lebar tu kembali kepada ilmu falsafah lah, khususnya falsafah Yunan. Tapi nak sentuh sikit sininya, nak yang katanya Sufostai ni ia ajar kepada muda-mudi pada masa tu cara mikirnya masalah baik dan jahat. Baik dan jahat ni benda nisbi. Kita orang hukum, bukan benda tetap dak. Benda nisbi guna. Kalau kita kata baik benda tu, sekalipun orang kata jahat. Dan juga kalau kita kata jahat benda tu, sekalipun orang kata baik. Contoh, kita kata curi. Curi ni baik bagi kita. Berartinya baik. Sekalipun orang lain kata jahat, orang lain kata tak molek. Hak tu biar dia, biar ilmu. Ikut ilmu hak tu. Kita kata baik, sudah. Lepas kita katanya, kita kata, kecek benar. Kecek benar ni baik. Hak sebenar baik. Dia kata kecek benar ni tak molek. Berarti kecek benar tak molek di sisi dia. Sekalipun orang lain kata molek. Jadi, timbul pemikir itu jadi rusak, jadi punah lah masyarakat Yunan pada masa tu. Maka orang yang pertahankan kebenaran pada masa tu duk debat dengan Sufostain, iaitulah Sukrat. Sukrat lah orang memulanya. Maka Sukrat buat kaedah timbul pada masa tu, jadi tak ada tercatat lagi. Gi pula mati Sukrat tinggal anak murid dia itu Aflatun. Aflatun bawa lah alih hak tu dia untuk nak darat syubhat Sufostain. Turun pula Aflatun meninggal, mari anak murid dia itu Aristotle. Maka daripada Aristotle ni lah buat kaedah. Jadi tercatat. Jadinya ilmu satu ilmu, cara nak memikir, cara nak buat guna, nak tahu hak benar, nak jagakan kesesat dalam mikir, nak jaga takut sesak dalam pemikir. Maka dari situlah ulama nisbah kepada dia, iaitulah Aristoteles. Tu. Kemudian tu cara rekahnya. Jadi nak panjang lebar lagi tu insya-Allah lah. Jadi munasabah dengan kitab Mubtadiin kita ayat sekat tu je insya-Allah. Lain kali kalau kita baca, kalau diizin Allah Taala lepas pada kitab ni, kalau kita boleh baca kitab besar lagi, kita akan panjang lagi tertengah sejarah, dan juga kita boleh cari baca sendiri. Oleh kerana sejarah mantik ni tercatat banyak lagi kitab-kitab, kita boleh boleh maklumat tentang sejarah mantik. Masmuhu, apakah namanya? Nama ilmu yang kita mengaji ni. Jawabnya huwa ilmul mantiki. Panggil ilmu mantik. Mantik ni asal kalau pada lurah makna lafaz. Ada juga pakai makna idrak. Oleh kerana al-mantik masdar mimi daripada nut bermakna labz, belafaz. Dan juga ada juga makna nut bermakna idrak, makna dapat. Itu pada makna lurah, tapi makna istilah iaitulah yang kita baca tadi. Wa summiya aidan, dan dinamakan juga, yakni seperti mana mantik tu panggil bil mizan. Bil mizani, iaitu dengan timbangan. Mizan. Ada juga panggil ilmu mizan. Wa mi'yaril ulumi, dan ukuran bagi segala ilmu, seperti mana Imam Ghazali nama kitab Mi'yarul Ilm fil Mantiq. Jadi Imam Ghazali ada satu kitab mantiq nama Mi'yarul Ilm. Ini nama ilmu mantiq, ilmu mizan, Mi'yarul Ilm. Terus pula mastimdaduhu, apakah tepat ambilnya? Yani ambil di mana ilmu mantik? Ambil dari mana? Jawab dia minal aqli. Minal aqli, iaitulah ilmu mantik, ilmu akal. Ilmu akal. Ilmu sakut paut dengan akal. Ma ghayatuhu, apakah tujuannya? Ada kitab kitab mantik hak Imam Ghazali, iaitu Al-Qistatul Mustaqim. Hak ni dia pandu dengan Al-Quran Karim. Dia ambil Al-Quran Karim, dia kaedah mantik dalam Quran. Nak ayat katanya mantik ni tak canggah dengan Al-Quran Karim. Jadi kitab Al-Qistatul Mustaqim bagi Imam Ghazali lagu tu.
Kitab tu kitab apa? Tengah daripada kitab Mutawassitin, pertengah dah. Jadi kitab tu patutlah setelah mana kita reti ilmu mantik, bolehlah kita buat mutolak. Dan juga kita carilah guru ngaji kitab tu supaya kita akan menambah lagi luah ilmu mantik. Kita ada tebal ni, tak nipis dah. Ma ghayatu, apakah tujuannya? Ghayah ni makna tujuan. Tujuan ngaji lah, kita kata tujuan ngaji mantik. Ghayah ai ghayatu ta'allumihi, tujuan belajarnya. Buat apa boleh nak mengaji sangat mantik? Kalau tak ngaji boleh kedak. Hiya, ghayah tujuan dia ismatul insani, makna jagakan manusia daripada yadillah, bahawa sesat. Fikru oleh fikirannya, fikir manusia fil ulumi, di dalam ilmu. Jadi tujuan belajar ilmu mantik kerana nak jagakan fikiran kita takut sesat dalam ilmu. Habis tu saya tajribah saya, pengalaman saya, hak saya tepuh mari. Ingat saya pernah ngaji satu kitab Kifayatul Awam. Kifayatul Awam bagi Syekh Fudali. Saya ngaji kitab Kifayatul Awam masa ketika tu saya tak ngaji mantik. Saya hanya ngaji Kifayatul Awam. Kitab Kifayatul Awam tentang ilmu kalam, ilmu tauhid, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Ngaji tentang sifat 20. Kemudian dalam masa yang sama setelah mana khotel tu, saya pun jadi boleh muzakarah sikit-sikit dengan murid-murid saya, boleh muzakarah. Tapi pada masa tu saya tak belajar mantik. Tapi selepas pada itu berapa masa lama saya belajar ilmu mantik. Saya ingat guru saya hak saya boleh mantik sungguh dengan guru saya, iaitu Syekh Jamal Faruq. Syekh Jamal Faruq ni lah panggil saya ingat budi dia. Dengan sebab dia lah saya kenal ilmu mantik dan juga faham dalam ilmu mantik ni. Jadi selepas mana saya mengaji dengan Syekh guru saya, Syekh Jamal Faruq, hafizahullah ta'ala. Jadi saya mari baca semula Kifayatul Awam tu. Jadi saya boleh bahasa ada rahsia banyak lagi. Dalam Kifayatul Awam tu, hak saya tak boleh lagi sebelum pada tu. Jadi apa nak kata? Nak katanya jadi fikiran lain lah. Pemikiran itu lain lah. Daripada kita tak reti mantik baca kitab, lepas tu kita reti mantik baca kitab, tak sama. Tak sama. Ini pengalaman saya, hak saya tepuh. Saya buat gitu. Jadi ghayah tujuan nak jagakan manusia daripada bahawa sesat oleh fikiran dia dalam ilmu. Dalam baca ilmu, dalam bahasa ilmu. Ma hukmu ta'allumihi, apakah hukum belajarnya, yakni hukum belajar ilmu mantik. Ma hukmu ta'allumihi, apakah hukum belajarnya, belajar ilmu mantik. Fihi, di dalamnya, yakni pada hukum belajar mantik tu, tafsilun. Ada tafsir. Wahwa tafsir tu annama laisa makhlutan bi kufriyatil hukama'i, bahawa barang yang tidak campur dengan kekufuran hukama, dengan kekufuran falasifah. Kahazihir risalati, seperti ini risalah, iaitu risalah ni mantik soal jawab ni. Laisa fi jawazil ishtighali bihi khilafun. Tidaklah pada harus ishtighal, makna bergaduh, makna ngaji. Bihi bimantik khilafun, khilaf, mana tak ada khilaf. Mantik mana hak tak ada campur dengan sesak falasifah. Kitab mantik mana hak tak ada campur dengan sesak falasifah. Contohnya seperti ini risalah, dan juga kita temate sulai dan syarahnya, dan juga mate Isaruji dan syarah, segala syarahnya, dan juga mate Syamsiyah dan segala syarahnya, dan juga mate Tahzibu Mantik serta syarahnya. Maka
tidak khilaf lah, boleh mengaji. Hak ni tak khilaf di antara ulama, katanya harus boleh mengaji. Dah kita ngaji sulam bagi Akhdari. Syarah dia kita kata. Ngaji kitab Tahdzibul Mantiq bagi Taftazani dan juga syarah dia kita kata. Ngaji kitab Isaruji bagi Asy'uri Al-Ahbari dan juga serta syarahnya. Dan juga ngaji kitab Samsiyah bagi Imam Al-Katibi dan juga syarahnya kita katanya. Dah. Pak mata itulah hak terkenal. Dan juga segala syarah bagi pak mata itulah kitab yang hidup mengaji. Hak ni tak ada khilaf di antara ulama, sebab lagi kitab tersebut tak ada. Mana dah diproses, dah buat tubik dah. Oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Bal, bukan sekadar harus, bal fardu kifayatin. Bukan belajar saat ni tu ialah fardu kifayah. Ala ahli kulli iklimin. Atas ahli bagi tiap-tiap kawasan. Fardu kifayah. Bukan sekadar harus. Benar. Ngaji ilmu mantik hak tak ada campur, mana hak sudah bersih daripada sesak. Daripada sesak falasifah, bukan sekadar harus, bukan fardu kifayah. Bagi tiap-tiap ahli tiap-tiap kawasan, berartinya pada ning tiap-tiap kawasan itu kena ada lah paling kurang seorang hak reti mantik bab fardu kifayah. Kalau tidak agak geti pada kata fardu kifayah ni berdosa habis lah. Kalau gitu bukan biasa. Dah. Jadi bukan biasalah. Kerana apa boleh kata fardu kifayah? Li'annahu kana bahwasanya nyo mantik yatawaqqafu alaihi. Nyo belajar mantik tu. Yatawaqqafu alaihi terhenti atas belajar mantik. Raddush. Terhenti dah raddush syukuki, oleh nak erat akan segala syak, segala keliru-keliru. Wasyibhul mubtadi'ati, dan syubhat-syubhat. Syubhat bagi fa'u mubtadi'ah. Jadi dengan kita belajar mantik ni lah, kita reti qawaid mantik, itu kaedah mantik. Bukan kau dah reti tak ada, kena panat tatbik, kena membiasakan dari praktik. Apabila kita memarasah, kita membiasakan dari tadbir mantik, jadi apabila mari benda syubhat, mari benda kekeliruan dalam kawasan kita, dalam masyarakat kita, jadi kita boleh tolak. Tolak saat ni bukan dengan hawa nafsu, dengan kaedah mantik kita. Seperti mana ulama kita ahli sunnah wal jamaah duk tolak-tolak syubhat dalam kitab-kitab mereka. Seperti kita katanya, contoh kitab yang mana ulama ahli sunnah wal jamaah duk tolak apa? Khususnya tolak falasifah. Seperti kitab Syarhul Mawaqif bagi Syarh Jurjani. Al-Mawaqif bagi iji syarah dia. Syarah Maqasid Taftazani. Kitab Tawali' bagi Imam Baydawi. Dia kata kitab Nihayatul Uqul bagi Imam Fakhduri Ar-Razi. Banyak kitab-kitab. Bagi Al-Iqtisad fil I'tiqad bagi Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi mereka ini tolakkan syubhat dan juga benda mubtadi'ah, syubhat-syubhat mubtadi'ah dengan melalui kaedah mantik. Sebab tu kitab saya sebut tadi, kalau kita tak pernah ngaji, tak pernah belajar ilmu mantik, kalau kita tak pernah dengar istilah mantik, susah sikit, payah sikit nak faham kitab mereka ni. Sebab kitab-kitab saya sebut tadi tu kebanyakan istilah mantik banyak duk bertabur dalam kitab mereka. Kerana mereka duk rak syubhat. Rak syubhat Mu'tazilah, rak syubhat Karramiyah, Mujassimah kita katanya. Tu fardu kifayah. Wahaza, dan ini mana? Iaitulah raddus syukuk tu. Klik ada rak syukuk, iaitulah dan juga rak benda syubhat tadi tu, fardu kifayatin, ialah fardu kifayah. Bukan semua orang boleh rak. Bukan kita kata orang awal pun nak rak juga tak boleh. Hak ni kembali kepada orang mengaji lah, orang takhasus lah. Kalau orang awal gerak agak, jadi khotimu syubhat lagi. Makanya benda ni bukan fardu ain. Kita tak fardu ain boleh lah kita nak rak pun.
Maka de fardu kifayah ni kita kena serahlah kepada kita, bolehlah kita terkalumuh kita tok guru lah. Serah dah tok guru. Kerja tok guru ni. Mari duk untuk nak kritikkan syubhat. Kita orang awal tak ada. Kalau kita kacerak agak, timbul syubhat tak ada. Timbul syubhat khatamah. Habis bahagian pertama. Hukum ngaji mantik. Wa amma makana makhlutan bi kufriyatihim. Adapun barang adalah ia makhlutan. Makhlutan ni campur bi kufriyatihim dengan kekufuran mereka itu. Fa fihi aqwalu salasatin. Adapun mantik hak campur dengan sesak falasifah ni. Hak campur sesak falasifah, hak campur sesak hukamat. Fafihi, yakni padanya, pada makanan makhlutan tu. Aqwalu salasatin, tiga perkataan yang tiga perkataan, tiga pendapat. Jadi tubik tiga pendapat. Pendapat yang pertama, ahaduha, salah satu pada tiga, yakni salah satu daripada tiga pendapat tu. Salah satu daripada tiga pendapat iaitulah Ibn Salah wan Nawawi. Bagi Ibn Salah dan Imam Nawawi rahimahumallahu ta'ala. Jadi Ibn Salah. Ibn Salah ni ulama mazhab Syafi'i. Ulama hadis. Dia ni Syafi'i muhaddis. Ibn Salah ataupun dikenalkan nama penuhnya Utsman Ibn Abdul Rahman, meninggal pada tahun 943 Hijriah. Wan Nawawi ni al-faqih al-mujtahid asy-Syafi'i al-Asy'ari. Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal pada tahun 970 Hijriah. Dua orang ni kata kena annahu bahwasanya mantik hak campur dengan sesak falasifah ni yahrumu harre mengaji. Yahrumu ta'allum harre. Mantik hak campur dengan sesak falasifah haram mengaji. Contoh, saya sebut contoh kitab mantik potek. Kitab Isyarat wa Tanbihat bagi Syekh Rais Ibn Sina. Kitab An-Najah bagi Syekh Rais Ibn Sina. Kitab Al-Mantiq bagi Imam Farabi. Kitab Al-Mulakhas bagi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kitab Tawalu Anwar Tawalik bagi Imam Baidawi. Dan juga lain lagi kitab ni walaupun setengah pada setengah pengarang saat ni tak Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kitab dia sebenarnya ada campur dengan sesak falasifah. Campur di sini kadang-kala campur kerana dia buat uri ni tu, khususnya kadang-kala contoh ulama kitab Ahlussunnah wal Jamaah dia buat uri hak sesak falasifah, dia buat uri kadang-kadang dia nak rak. Bagi kita orang tak ada asas ni, ia tak nak becek tak boleh. Nak becek tak boleh mana hak sesak, mana hak tak sesak, kadang-kadang tak tahu. Dengan sebab itulah pandangan Ibn Salah lepas tahu dia dan juga Imam Nawawi kata dia hare. Hare ni. Hak campur dengan sesak falasifah. Wasaniha, dan yang kedua. Yakni yang kedua pada tiga tu. Lil Ghazali, bagi Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ulama mati pada tahun 505. Berartinya Imam Ghazali dulu pada Ibn Salah Nawawi lagi. Nasbah masa dia dah. Imam Ghazali pandangan kata kena annahu yajuzu haruh, bahwasanya mantik mantik hak campur dengan kufriyat tu, yakni kekufuran ataupun sesak falasifah tu yajuz haruh. Yang haruh oleh bahawa belajar. Boleh. Harus. Qala, kata Imam Ghazali, man la ya'rifhu.
La yusaku bi'ilmihi, barang siapa tidak tahu akannya akan mantik, maka tidak sikohlah ilmu dengan ilmunya, ilmu mantik, ilmu bagi seseorang. Deh. Maka perkataan ini tercatat penuh selepas pada apabila setelah mana Imam Ghazali meninggal pada tahun 505. Jadi perkataan ini tercatat. Le kitab ulama belakang ni. Banyaklah kalau kita tengok kitab mantik, banyak ke ambil lah perkataan Imam Ghazali boh ke kitab Yasin Fadani pun sama ambil juga. Dari perkataan Imam Ghazali ni lah, kalau kita orang perhati, orang tilik, kita tengok, kita tengok tilik ke mana? Imam Ghazali mati pada tahun 505. Kita tengok kitab sebelum Imam Ghazali. Tak ingatlah kitab apa saja sebelum Imam Ghazali. Sebelum meninggal Imam Ghazali, kitab Imam Haramain kita tunggu dia, kitab Baqillani kita katanya, kitab Abu Hasan Asy'ari di. Mula. Hingga mana hak tu kita telah ilmu akidah. Mana segala ilmu lah sebelum Imam Ghazali. Kamar dia kita tengok pula kitab hak selepas hak Imam Ghazali meninggal. Kitab selepas tu. Kalau kita nak juga kita ada Ibnu Hisham, Ibnu Aqil kita katanya. Kalau tauhid gak kita kata hak Taftazani, Imam Sanusi kita katanya, Imam Razi kita katanya. Dan lagi lah. Jadi tak sama tu di antara dua masa celah tu. Kenapa tak sama? Oleh kerana Imam Ghazali ni satu ijtihad dia, iaitulah yang ilmu mantik sebagai muqaddimah bagi ulum syar'iyah. Imam Ghazali ni sampai digelar di salah satu sebab kok digelarkan dia ni mujaddid. Mujaddid. Dan juga digelarkan dia Hujjatul Islam dengan sebab setengah ulama kata dengan sebab dia karya kitab Qistatul Mustaqim, kitab mantik tadi. Digelar Hujjatul Islam. Banyaklah. Jadi puji-puji ulama selepas dan ni puji Imam Ghazali banyak. Jadi Imam Ghazali kekok dia saat ni tu yang mana ulama lain tak buat. Ilmu mantik, asal ilmu mantik hak daripada awal dia saat ni tu sebagai muqaddimah ulum hadisah, iaitu ilmu fizik, kimia, masuk dalam muqaddimah ulum syar'i. Contoh makna dalilnya dalam kitab Mustasfa. Kitab Mustasfa usul fiqh Imam Ghazali tu serobok mula-mula, tak sulu pun serobok mula-mula kitab tadi tu kecek mantik. Sebelum nak masuk bahasa usulul fiqh. Pendek kata selepas pada Imam Ghazali meninggal, jadi ulama nak medek ilmu, jadi taksir pengaruh dengan ilmu mantik. Sebab tu kitab pada masa ni payah. Kitab pada masa lepas Imam Ghazali payah. Kitab Imam Ghazali, kitab Imam Razi, Taftazani, Syarih Jurjani, Al-Iji kita kata. Hak tu le medek ilmu akal. Gi pula kitab nahwu kita katanya. Kitab Ibnu Aqil, kitab Imam Malik, Ibnu Malik. Ibnu Malik kita kata, kitab Abu Hayyan kita kata. Ibnu Hisham kita katanya. Kitab Balaghah pula Sakaki, Khatib Khuzwaini. Zamakhsyari kita katanya. Jadi nak ayat kata payah. Jadi payah kecek seko-seko tu. Nak tinggal tak boleh. Kalau pekoh gak Syekh Zakar Ansari kita katanya. Mereka ni jadi mantik bergerak dan otak kepala mereka. Dengan sebut hingga kekaringan mereka ni, kita ni jadi susah nak faham. Ia tak sama dengan pada masa dulu. Masa dulu tu lain cara uslub dia. Payah juga. Tapi payah masa ni lagi. Masa lepas pada Imam Ghazali. Tu. Dengan sebab itulah nak kata pengaruhnya perkataan Imam Ghazali ni habis ulama bergerak habis. Man la ya'rifuhu mantik la yusaku bi'ilmihi. Wasalisuha, dan yang ketiga, yakni yang ketiga pada tiga, iaitu qaulul mukhtar. Dikarenakan qaul mukhtar di sini iaitulah kena hak Imam Subki. Imam Subki ada kitab fatwa dia. Ni mau tanya tentang ngaji mantik, dia jawab. Ni. Annahu yajuz, bahwasanya mantik hak campur dengan sesak falasifah tu harus. Tapi ya kat liman wasakom min nafsihi.
daripada dia ni kejap. Daripada diri dia bisih hati zihnihi, dengan sehat, dengan apa, dengan rojeh akalnya. Mana ceraklah sosok apa dah tak kena liman wasaqo, bagi mereka yang yakin, yang daripada diri dia tu bisih hati zihnihi, dengan dengan sehat, dengan nyata akalnya. Maksudnya akal guna geti dah beza. Mana kata yakin diri dia, katanya dia ni dah geti dah beza. Mana akidah ahli sunnah wal jamaah, mana bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau yogi baca tentang falasifah, ya tak geti ni umur ni bukan Asy'ari ni, bukan ahli sunnah wal jamaah ni. Kalau yogi baca pula ni bukan ni Mu'tazilah ni, pendek kata ya dah geti dah. Ya geti beza dah. Artinya kalau orang dah geti beza hak mana ahli sunnah mana bukan. Berarti orang ni harus ngaji. Wa ma rasal kitab was sunnata, dan mereka ni duk membiasakan alkitab was sunnata, Quran dan juga hadis. Sentiasa makna tak tinggal lah Quran hadis. Kalau kecek apa, kalau masalah dalil pun, walaupun dalil akal, dia tak tinggal juga Quran dan juga al-hadis. Maka bagi mereka ni harus faham pada kalau Suki kata, kalau orang ni tak yakin pada diri dia kata dia ni tak, mana tak boleh beza lagi mana ahli sunnah, mana Mu'tazilah, mana Karramiyah, mana Jahmiyah, mana falasifah, tak reti beza lagi ba'akidah. Maka bagi mereka ni tak harus. Tak harus. Kalau kita tilik pada sininya kalau kita tilik dari 3 pandangan ni, semua ni tokoh Syafi'i saja ni, Ibn Salah, Nawawi, Imam Ghazali, dan juga Subki. Bahkan seorang lagi hak sekali dengan Imam Nawawi, iaitu Imam As-Sayuti. Jadi apa dah, Imam Sayuti ada kitab dia Qaulul Masyriq fi tahrimil mantiq. Kitab Imam Sayuti. Jadi dia selorong dengan Ibn Salah dengan Nawawi. Lepas kita kata, adakah mereka hukum ni jadi tanakub? Kita buat soalan. Kalau tengok kok, jadi Imam Subki ni dia mati pada tahun 750 ni. Jadi Imam Subki ni pakai jelas-jelas dah. Imam Subki ni dia tak tinggal kitab Imam Nawawi, tak tinggal juga Ibn Salah, tak tinggal juga Imam Ghazali. Artinya dia mengaji, dia buat perbanding ni. Jadi Imam Ghazali kata harus, Ibn Salah dengan Imam Nawawi kata haram. Dia kata kena dua ni. Maka dia seolah kata Ibn Salah dengan Imam Nawawi dia tilik haram haisiah lain, pada jihad lain. Imam Nawawi kata harus tu pada jihad lain. Maka mari Imam Subki ni dia kacuh dua tu. Kacuh guna harus bagi mereka dah yakin dah pada dia kata dia ni berarti beza dah. Masalah apa dah fikir dia tertengah khususnya bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan ataupun tidak. Mana beza kata mana Ahlussunnah mana bukan Ahlussunnah. Dan juga dia ni tak tinggal Quran dan hadis. Dan juga kalau orang ni tak erti beza lagi, berartinya duk dalam perkataan hak Ibn Salah dan juga Imam Nawawi. Jadi haram. Jadi tak harus. Ya berartinya masalah mantik hak capung dengan falasifah kaum rajihnya iaitulah hak yang tiga ni lah. Hak ni lah habis musannif kita wa huwal qaulul mukhtar, iaitu perkataan yang terpilih tadi, iaitu kena kepada hak Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullahu taala. Berartinya mantik tadi, mantik capung falasifah, kita katakan khusus kita Ibn Sina. Kita nak baca kitab Isyarat wa Tanbihat, kita nak pergi tolak kitab An-Najat, kita nak pergi tolak kitab Asy-Syifa. Banyak lagi kitab mantik hak Ibn Sina ni. Kalau kita tak yakin kata diri kita ni tak tahu kata ahli sunnah ke apa, tak dibeza. Kita ngaku kita ahli sunnah wal jamaah, tapi masalah kalau mari capur itu kita nak bercakap tak boleh. Ahli sunnah ke, Mu'tazilah ke, Falsafah ke, Karramiyah ke, nak bercakap tak boleh. Maka bagi tu tak sah. Mana
tak sah lah. Dah. Mana tak patut lah. Tak harus lah. Tapi kalau kita rasa kata kita ni boleh dah, kita duduk ngaji tauhid lama dah. Ngerti dah beza ahli sunnah wal jamaah. Maka patutlah bagi dia tak atau ngaji. Kalau dia tu ngaji lah. Supaya apa? Kerana dengan reti hak ni kita boleh menolak syubhat. Syubhat khususnya syubhat Mu'tazilah, syubhat falasifah, syubhat karramiyah mujassimah dan juga syubhat ilmaniyah kita katanya, liberal kita katanya dan sebagainya, syubhat-syubhat hak bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Maka sekat ni saja insya-Allah muhadarah qadimah kita akan sambung kitab kita iaitulah pada tajuknya al-ilmu al-hadisu wa taqsimatuhu. Maka sekat ni saja hari ini dengan akhir kali katanya wa ufawwidu amri ilallah innallaha sami'ul bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.